Right, kita terus kepada defisit hutang negara. Dan kenapa benda ini nanti saya akan cerita penting berkaitan dengan kenapa Singapore dollar lebih kukuh berbanding dengan USD. Dengan RM. Malaysia alami defisit 99 bilion. Hutang negara meningkat kepada 1.08 trilion. Hutang persekutuan pada akhir 2020 dicatatkan sebanyak 1,079.591 bilion ataupun 1.08 trilion, meningkat sebanyak 100 bilion, hampir 100 bilion, 99.77 bilion atau 10% berbanding dengan 2021 iaitu 979 bilion. Ketua Audit Negara Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razif berkata nisbah hutang persekutuan dicatatkan pada kadar 60.3%. Kalau kita tengok ini adalah jumlah dia. Hutang negara 2021 979.8 bilion, kemudian 2022 naik kepada 1.079 bilion. Kemudian kita ada komitmen kewangan 284, liability PFI Private Financial Initiative 34 bilion, pelbagai liability 0.15 bilion. Hutang jumlah terakhir kita pada 2022 adalah 1.399 bilion berbanding dengan 1.3 bilion pada hujung 2021. Katanya nisbah statutory hutang persekutuan yang membabitkan bil pembenaran Islamik terbitan pelaburan kerajaan adalah nisbah 57% berbanding dengan GDP. Nisbah ini adalah di bawah had statutory 65% kepada GDP. Okey. Jadi kalau kita tengok bahawa jumlah had ini telah jumlah hutang ini telah meningkat, dan kalau kita tengok kenapa perkara ini sangat signifikan sebenarnya dalam kita nak berbincang soal mata wang negara. Saya akan cerita tentang mata wang negara. Kenapa hutang negara ni antara perkara yang signifikan. Dan menjadi sebab kenapa kestabilan mata wang itu penting untuk nak melihat perkara ini. Now, even katakanlah Ketua Audit Negara kata keuangan negara stabil meskipun hutang meningkat. Ketua Audit Negara memberi gambaran peningkatan hutang negara bukanlah suatu boleh dibimbangkan. Laporan Ketua Audit Negara mendedahkan bahawa hutang negara telah meningkat 10.2% dari 21 hingga 2022. Saya ingin menegaskan bahawa penyata keuangan adalah stabil, malah jauh lebih baik berbanding tahun lepas. Jadi, ya, hutang telah meningkat, tetapi pada masa yang sama hasil dan prestasi keuangan kita juga meningkat. Dari sebab itu, kita beri pendapat tanpa teguran dengan perangan hal lain yang pangkatnya lebih tinggi berbanding 2 tahun lepas. Hutang tidak dapat dielakkan kerana kita memerlukan lebih banyak wang untuk program dan juga membolehkan kita menggunakan pinjaman dan pembayaran balik. Secara keseluruhan, ia lebih baik daripada tahun lepas dan stabil, katanya. Menurut laporan hutang negara meningkat daripada 900 bilion kepada 1 trilion. Saya cakap malam ni insyaAllah 4 hari lepas Peguam Muhyiddin dan Bersatu disesat. Saya bawa secara umum. Saya bawa secara umum. Malam ni kita spesifik sikit. Kenapa? Walaupun dia dah macam berlalu, tapi kenapa benda itu kita katakan peristiwa ataupun benda tersebut sebenarnya satu skandal yang amat besar yang melanda negara bila kita menyentuh soal darurat, kita menyentuh soal COVID, kita menyentuh benda itu berkaitan sebenarnya. Kemudian kilang di Kedah dikatakan menyembunyikan beras, sorok beras dekat Kedah, tuan-tuan. Dekat kilang di Kedah, dia kata Kedah mana? Kedah Darul Ehsan. Kan, Kedah Darul Ehsan. Bukan kami, itu Kedah. Dan ada orang tulis tadi, itu pulang kepada Kedah lah, dia nak sorok, terpulang pada dia lah. Kan? Itu maki kerajaan beras tak cukup kan. Okey. Hutang negara meningkat hampir 100 bilion pada 2022 berbanding 2021, dan hutang negara sekarang pada masa itu mencecah 1.0 something bilion, 8 bilion. Now, saya bagi sedikit nanti info berkenaan kenapa Sing Dollar lebih kukuh berbanding dengan Malaysia dan apa benda yang kita boleh belajar daripada Sing Dollar, dan kenapa saya kata apa yang Datuk Seri Anwar buat sekarang ini menghampiri, walaupun tak hampir 100% bagaimana yang dibuat oleh Sing Dollar ataupun oleh negara Singapura, tetapi benda itu kita boleh belajar dan kita boleh replicate, dan kenapa kita nak kena belajar macam mana kita nak kena letak mata wang di dalam satu basket. Tetapi ada benda yang kita buat, yang Singapura buat, yang kita tak buat. Dan berkemungkinan perkara ini boleh menyelamatkan mata wang negara kita in the long run. Dan kenapa sebelum ini tak dibuat benda tu is? Well, saya tak tahu. Itu kena tanya kerajaan sebelum ni lah. Kenapa dia tak fikir macam tu kan? Alright. Okay. Yang pertama sekali kita cerita tentang 1MDB. Hari ini ada soal balas berkenaan dengan 1MDB. Berkenaan dengan 1MDB, soal balas berkenaan dengan 1MDB. Kejap. Oleh Peguam Najib.
dan penganalisa Bank Negara Malaysia pertahan laporan jejak wang. Baik, kita baca. Penganalisa Bank Negara Malaysia mempertahankan laporannya mengenai jejak wang yang melibatkan berbilion ringgit dana 1MDB yang didakwa akhirnya dimasukkan ke dalam akaun peribadi bekas Perdana Menteri Najib Razak. Semasa pemeriksaan balas di hadapan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi tadi, saksi pendakwaan ke-47, Adam Arif Muhammad Roslan, memberitahu peguam bela Tania Skiveti berhubung kesimpulannya bahawa 20 juta USD atau 60 juta ringgit dana 1MDB mengalir daripada Putera Faisal dalam converted comma, Putera Faisal dari Arab Saudi ke akaun tertuduh pada 2011. Now, Skiveti bertanya, tanpa melihat akaun Bank Riyad Duli yang teramat mulia Putera Faizal dan Putera Saud untuk bulan Februari hingga Jun 2011, anda tidak boleh membuat kesimpulan dalam laporan jejak wang bahawa 20 juta USD kononnya diterima antara Februari 14 Jun dalam akaun M Islamic dikekalkan atas nama M Private Bank, akaun 694 Najib boleh dikesan kepada bond 1 MTN, Nota Jangkasanan Islam yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelaporan Terengganu, iaitu sebelum menjadi 1MDB pada 2009. Adam kata, saya tidak setuju. Saya pertahankan laporan saya. Ia boleh dikesan. Terdahulu, sebab dia kata, macam mana kamu boleh buat kesimpulan bahawa duit itu tidak datang tanpa melihat akaun Riyad Duli yang maha mulia itu. Dia kata, kita tak boleh terus buat kesimpulan bahawa duit itu bukan datang daripada akaun Riyad. Dia kata, mungkin dia datang daripada akaun Putera Raja itu. Terdahulu semasa peroding hari ini, Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Sequara, Ketua Guam Bela Muhammad Syafiq Abdullah telah menyoal balas Adam sama ada saksi itu melihat penyata Riyad Bank. Adam mengaku dia tidak melihat penyata bank itu. Apabila Syafiq meneruskan soalannya, Adam menjelaskan dia masih boleh membuat kesimpulan bahawa dana 1MDB berakhir dalam akaun Najib kerana dia mempunyai akses kepada salinan penyata bank Good Star Limited yang diperbadankan di Seychelles serta penyata akaun Bank Malaysia daripada Najib. Bermakna, saksi menjelaskan dia dapat melukis carta jejak keuangan 1MDB tanpa memerlukan akses kepada akaun Riyad. Good Star didakwa dikaitkan dengan ahli perniagaan buruan Jolo yang didakwa oleh pendakwa raya bersekongkol dengan Najib. Pihak pendakwaan sebelum ini berhujah bahawa AT&T berbekalan di Seychelles itu telah menerima dana 700 juta USD daripada 1MDB. Memang tujuan disuntik dana itu ke dalam Petro Saudi International pada 2009. Adam hari ini berkata dia tak perlu melihat rekod bank Riyad kerana penyata bank Good Star menunjukkan sejumlah 24.5 juta USD telah dipindahkan daripada akaun Seychelles itu ke dalam akaun Riyad dalam dua peringkat. Satu pada 8 Februari dan kedua pada 10 Jun 2011. Penganalisa BNM itu menyorot bahawa rekod Bank Najib menunjukkan tertuduh menerima 20 juta dalam dua bahagian, iaitu 24 Februari 2011. Yang pertama tadi 11 Februari 2011 ke akaun Riyad, kemudian Najib terima 24 Februari, dan yang kedua 10 Jun ke dalam akaun Riyad, tetapi Najib terima 14 Jun. So dia macam masuk akaun Riyad kemudian masuk akaun Najib. Berdasarkan jarak antara tarikh Good Star menghantar dana ke akaun Riyad dan tarikh akaun Riyad Bank menghantar dana ke akaun M Private Bank Najib, serta kedekatan nilai dana yang dihantar ke dalam akaun Riyad Bank dan nilai dana yang dipindahkan ke akaun Private M, adalah munasabah dipercayai bahawa akaun Riyad Bank telah digunakan sebagai akaun pass-through untuk memindahkan wang daripada Good Star yang berasal daripada subjek 1MDB. Adam berkata, transaksi Putera Faizal didakwa berlaku semasa fasa pertama daripada fasa yang menyaksikan sejumlah 2.28 bilion mengalir dalam akaun Najib daripada 2011 sehingga 2014. Dia cerita dia macam ni. Dia akaun Riyad ni, so-called Putera Riyad ni, dia kata dia jadi akaun orang tengah. Dia akaun orang tengah. So dikatakan bahawa duit 1MDB, bukan dikatakan, duit MDB memang sah masuk ke dalam akaun di pulau Sicily ni. Sicily, whatever lah nama pulau tu kan. Di akaun bank offshore ni. Duit daripada akaun bank offshore ni kemudian dimasukkan ke dalam sebuah akaun bank Petro Saudi ni di Riyadh. Kemudian daripada itu, terus duit itu ditransfer ke dalam akaun Najib, private account dia. Now, jumlah yang masuk itu dan tarikh itu tidak berapa jauh, dalam jarak yang dekat. Jadi dia kata, bila dia tak perlu tengok akaun tengah pun, betul ke akaun itu adalah duit daripada, tak perlu. Kerana transaksi itu sendiri menunjukkan bahawa ada transaksi masuk daripada akaun ini, sebab dia ada dua akaun. Akaun Sicily dia ada dan akaun M-Bank dia ada. Cuma dia tak ada dan dia tak lihat akaun daripada Riyadh. Jadi sebenarnya dia kata chain ataupun aliran itu berterusan, tak putus. Sebab Najib claim bahawa dia dapat duit daripada Putera Raja.
Sedangkan Putera Rajas tidak pernah mengatakan dia bagi duit pada Najib. Tak pernah, tak ada surat, tak ada dokumen mengatakan. Malah, account company yang kita kata Petro Saudi tadi pun adalah company yang dipertikaikan. Itu dalam kisah yang lain nanti mungkin akan didedahkan lah. Tetapi sekarang ini yang berlaku dalam situasi yang ada dalam negara kita. So, the trial, saya kata trial untuk 1MDB bernilai 2 something billion, 2.3 billion ini masih lagi berterusan dan sedang berlangsung sekarang ini. Ni kes lain daripada SRC. SRC dikena 12 tahun penjara dan denda. Yang ini adalah 2.2 billion. SRC lebih kurang berapa puluh juta macam itulah dia punya nilaian dia. Baik.